Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan kelas sains kita dengan subtopik 4.4 iaitu persenyawaan dan juga kehamilan. Jadi sila bagi tumpuan kepada video yang akan penerangan video yang akan diberikan selepas ini. Mudah-mudahan semua murid-murid dapat memahami konsep dan juga prinsip yang digunakan dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Dalam subtopik 4.4 iaitu persenyawaan dan kehamilan, ada 3 objektif pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid-murid. Yang pertama, berkomunikasi mengenai proses persenyawaan dan penempelan embrio, mewajarkan kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat, seterusnya memerihalkan perkembangan zigot kepada embrio dan seterusnya kepada fetus dalam tempoh kehamilan sehinggalah berlakunya kelahiran. Dalam tajuk ini, apa yang perlu dipahami adalah apa yang telah kita pelajari pada subtopik yang lepas berkaitan dengan persenyawaan. Jadi, apabila ovum dan sperma bertemu dan bergabung, maka ini dipanggil sebagai proses persenyawaan. Jadi, selepas berlakunya proses persenyawaan, akan terus kepada proses kehamilan. Dan kita akan lihat satu demi satu bagaimanakah proses persenyawaan ini berlaku dan seterusnya membawa kepada proses kehamilan dan juga perkembangan yang berlaku kepada fetus di dalam proses kehamilan ini sehinggalah fetus ini dilahirkan. Untuk memulakan proses pembiakan, persetubuhan di antara lelaki dan perempuan akan berlaku di mana zakar akan masuk ke dalam bahagian faraj bagi sistem pembiakan perempuan dan seterusnya semen akan dilepaskan ke dalam faraj. Di dalam semen ini, seperti mana yang kita telah pelajari, mengandungi berjuta-juta, beratus-ratus juta sperma yang kemudiannya akan bergerak melalui sistem pembiakan wanita perempuan ini. Laluan pertama adalah melalui faraj, kemudian akan terus memasuki bahagian cervix atau rahim, pintu rahim, dan kemudian terus masuk ke dalam bahagian uterus. So di sini adalah uterus dan juga di sini oleh kerana struktur sperma itu sendiri mengandungi ekor, maka ekor itu akan menggerakkan sperma ini terus melalui uterus dan sampai ke bahagian tube fallopian. So ini adalah struktur tube fallopian dan ini adalah ovari. Jika sekiranya pada masa kehadiran sperma ini ovum dihasilkan daripada ovari, maka pertemuan di antara sperma dan ovum akan menghasilkan proses persenyawaan. So, kena ingat semula, proses persenyawaan adalah proses di mana sperma dan ovum bercantum di antara kedua-dua nukleus sperma dan ovum tersebut. Dan apabila persenyawaan berlaku di sini, di bahagian tube fallopian, maka percantuman iaitu proses persenyawaan itu akan membentuk satu sel yang dipanggil sebagai zigot. Zigot ini akan mengalami seterusnya proses pembahagian 2, 4, 8, 16 dan seterusnya membahagi 2. Seterusnya akan berkembang menjadi embrio dalam tempoh 7 hingga 8 hari. Dan kemudian embrio itu akan bergerak ke bahagian uterus di sini. Dan apa yang berlaku adalah embrio itu dalam tempoh 7 hingga 8 hari akan menempel di permukaan uterus, dinding uterus. Jadi proses ini dipanggil sebagai penempelan, di mana embrio itu akan melekat pada bahagian lembut, pada bahagian permukaan
dan terbenam ke dalam dinding uterus. Dan proses ini dipanggil sebagai proses penempelan. Jadi inilah yang berlaku apabila sperma masuk ke dalam sistem pembiakan perempuan. Jadi ada dua proses yang berlaku. Yang pertama, persenyawaan, kemudian membentuk zigot. Zigot akan membahagi, membentuk embrio dan seterusnya melekat di permukaan dinding uterus, dan kita panggil ini sebagai embrio. Dan embrio ini akan menempel di bahagian permukaan dinding uterus dan kita panggil dia sebagai proses penempelan. Dan bermula daripada sini, maka perkembangan embrio akan seterusnya menjadi fetus dan menjadi bayi yang matang untuk dilahirkan. Dan tempoh ini yang mengambil masa lebih kurang 38 hingga 40 hari, 38 minggu hingga 40 minggu, dinamakan sebagai proses kehamilan. Jadi kena ingat, proses kehamilan bermula daripada proses persenyawaan, penempelan, kemudian perkembangan embrio membentuk fetus dan seterusnya menjadi bayi. Selepas ini kita akan lihat bagaimanakah peringkat-peringkat perkembangan yang berlaku kepada embrio tersebut semasa menempel dan berkembang di dalam bahagian uterus perempuan ini. The journey of life starts with a fascinating race. Starting with millions of sperm, only one, the fastest and the strongest, will reach the finish line. Some fall out of the race, getting lost in the rush through the narrow fallopian tubes, while some are stopped by natural obstacles which protect the woman's body from intruders. Those who make it closer to the end compete fiercely with each other. Together, they attack the egg cell. Their only goal is to be the first one to enter the egg. Only one will make it through, but the others simplify this mission by slowly dissolving the membrane of the egg. Finally, we have a winner. The winning sperm enters the egg and conception occurs. Half the man's and half the woman's chromosomes combine. This creates a unique DNA code which is needed to create new life. These combined chromosomes form the first cell of the new baby. This is now called the zygote. The zygote starts to divide into a cluster of cells and begins to travel to the friendly and safe habitat of the uterus. When the zygote is divided into a bubble of cells, a blastocyst is formed with an inner layer of cells making up the embryo and an outer layer which will protect and nourish the embryo. The blastocyst then finds a comfortable place to stay in the uterus for the next 40 weeks to develop and transform into a human being. Semasa peringkat perkembangan embrio yang sudah menempel di dinding uterus, kebiasaannya perbincangan akan dibuat berdasarkan kepada tempoh minggu. Jadi peringkat-peringkat minggu yang akan diterangkan bagi setiap perkembangan ini adalah seperti berikut. Yang pertama, kita boleh lihat minggu 1 hingga minggu ke-4, apa yang berlaku kepada embrio tersebut. Dia akan berkembang seperti terbentuk dalam gambar rajah ini. Apa yang akan berlaku adalah tangan dan kaki mula terbentuk dan seterusnya embrio mempunyai ekor yang agak kecil. Inilah gambar rajah bagaimana bentuk embrio yang sedang berkembang pada minggu pertama hingga minggu ke-4. Seterusnya pada minggu ke-7 dan hingga 9, pembentukan embrio seperti dalam gambar rajah ini. Hidung, telinga dan jari akan mula kelihatan. Seterusnya pada minggu ke-10 hingga 19, embrio
akan kelihatan seperti bayi, dan pada peringkat ini kita akan gelarkan embrio sebagai fetus. So kalau kita lihat daripada gambar rajah ini, kelihatan embrio ini sudah hampir bentuknya sebagai bayi. Seterusnya, dalam tempoh minggu 20 hingga 37, fetus akan semakin kelihatan menyerupai bayi. Jadi kita boleh lihat bentuknya sudah menyerupai manusia yang lengkap dan mempunyai tali pusat di sini. Dan inilah keadaan fetus yang berada di dalam rahim seorang ibu. Jadi inilah kedudukan dia. Dan apabila pada saat-saat kelahiran, bahagian kepala bayi akan berada di bahagian pintu rahim. Supaya memudahkan proses kelahiran, bayi ini akan lahir melalui pintu rahim, seterusnya melalui faraj dan akan keluar. Jadi semasa minggu ke-38 hingga 40, antara minggu 38 hingga 40, fetus terbentuk dengan lengkap. Badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah cervix. Dinding-dinding berotot, iaitu dinding bahagian berotot ini, akan mengecut dengan kuat yang akan menyebabkan cecair amnion pecah. Dinding amnion akan pecah dan bendalirnya akan dibebaskan. Dalam bahasa pasarnya, dalam bahasa biasanya, bendalir ni disebutkan sebagai air ketuban. Air ketuban akan dibebaskan. Seterusnya fetus ditolak keluar dari uterus melalui faraj dan seterusnya keluar daripada badan. During a vaginal childbirth, the first stage of labor lasts about 12 to 19 hours and starts when your baby settles lower into your pelvis. In response, your cervix begins to efface or become thinner and dilate or widen. During this time, you may feel strong, regular contractions occurring every 5 to 20 minutes and lower back pain and cramping that doesn't go away. You may see a brownish or reddish mucus discharge, which could be the mucus plug at the opening of your cervix, falling out. Your water may break, which can either be a large gush of fluid or a continuous trickle. If you experience any of these symptoms, contact your doctor or midwife to see if you should go to the hospital. At the beginning of stage 2 of labor, which usually lasts from 20 minutes to 2 hours, your cervix is fully dilated to 10 centimeters, and your baby's head has moved beyond the cervical opening into your birth canal. Your doctor or midwife will instruct you to push during your contractions and rest between them. In a normal delivery, your baby's head will rotate to face your back. During active labor, your uterus is divided into an active segment that contracts, pushing the baby downward, and a flexible passive segment that remains relaxed, stretching to provide more room for the baby to pass through. When the top of your baby's head appears, or crowns, your doctor may make a small cut, called an episiotomy, to enlarge the vaginal opening. Then, your doctor or midwife will give you instructions on how to push your baby out. As your baby's head passes through the birth canal, it molds into an elongated shape. An elongated head shape will resolve itself within a few days as the skull bones shift back into place. After your baby's head exits the birth canal, his or her head and shoulders will rotate to help the shoulders pass through the birth canal. Your baby's shoulders are delivered one after the other in order to fit through your pelvis. Once the shoulders emerge, the rest of your baby slides out easily. After your baby is born, his or her umbilical cord will be cut. In stage 3 of labor, which may last 5 to 30 minutes, mild contractions will help push the placenta out of the uterus. During this stage, you and your baby may begin bonding through skin-to-skin contact and breastfeeding. Sekarang kita akan melihat kepada kedudukan
serta struktur yang ada semasa embrio berkembang membentuk fetus dan bayi, dan bagaimanakah fungsi bagi setiap struktur yang ada di dalam kawasan rahim ibu ataupun uterus ibu ini, dan bagaimanakah fetus ini dapat hidup dengan baik dan sempurna di dalam uterus atau rahim ibu ini. So, struktur yang ada seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini, yang pertama sekali yang penting adalah plasenta. Okey, ini adalah plasenta yang berwarna coklat ini. Coklat gelap ini. Kemudian tali pusat. Ini adalah tali pusat yang menghubungkan di antara fetus dan juga plasenta. So, ini tali pusat. Kemudian dinding uterus. Dinding uterus ini adalah dinding yang berotot, yang fungsinya nanti adalah untuk menolak fetus atau baby ini keluar daripada rahim ibu. Kemudian amnion. Dinding amnion ataupun membran amnion. Okay, membran amnion ini adalah membran yang melindungi fetus. Ya. Di dalam membran ini, membran amnion ini akan mengandungi bendalir amnion. Jadi bendalir amnion ini akan bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran dan mencegah fetus daripada kecederaan. Jadi bermaksudnya seperti seorang yang berada di dalam suatu cecair. Ya, ini bendalir ini adalah suatu cecair. Jadi membran ini membentuk pundi dan mengandungi bendalir dalam dia. Ya, jadi bendalir ini dipanggil sebagai bendalir amnion ataupun air ketuban. Jadi sekarang ini plasenta ni fungsi utama dia adalah tempat untuk pertukaran nutrien, oksigen, gas karbon dioksida dan bahan kumuh di antara ibu dan juga fetus. Jadi bagaimana fetus ini mendapat makanan, oksigen dan seterusnya membuang hasil perkumuhannya seperti karbon dioksida dan juga bahan kumuh yang lain adalah melalui tali pusat yang menghubungkan di antara fetus dan juga plasenta. Jadi inilah cara bagaimana fetus dapat hidup dengan baik dan dilindungi di dalam sistem pembiakan ibu. Ya, jadi kawasan rahim atau uterus ini mempunyai struktur yang sangat sesuai bagi memastikan fetus dapat hidup dengan baik dan dilindungi. Yang terakhir sekali, seperti biasa, semua nota berkaitan dengan subtopik 4.4 ni hendaklah dituliskan dalam buku nota, dan seterusnya latihan praktis formatif 4.4 ini, soalan 1, 2, 3 dan 4 hendaklah dibuat dan dijawab di dalam buku nota. Pastikan jawapan itu hendaklah ditulis bagi setiap soalan yang ada. Tuliskan soalan dahulu, kemudian pastikan jawapannya berada di bawah setiap soalan. Jadi itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.